TV KPM. Heish, dekat mana ni? Dengan bunyi sungainya, bunyi burungnya. Betul ke Studio D ni? Hai, tiba-tiba rasa nak menyanyi pula. Alelo ni tua umurnya berjuta kita usaha jauh ke dari malapetaka. Azang lani kahoni pi nak hari kena makan asa hok bisa wek pasal manusia. Alelo ni tua umurnya berjuta tak leteh sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Minta maaf ya, saya bertanya siapa ni ya? Masuk-masuk kat sini nyanyi-nyanyi lagi. Cari apa? Cari siapa? Saya cari Studio D. Betul ke ni Studio D? Oh, inilah Studio D. Siapa gerangannya? Saya Cikgu Muhammad Azizul. Ni siapa pula? Saya Nisa. Oh, ini cikgu ke? Ya, Saya Nisa, cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Cikgu bukan main ni, bernyanyi-nyanyi lagi. Ada mood, ada mood. Kenapa ni bunyi background ni apa semua ni? Untuk Sebab dekat sini kan kita kan nak membincangkan topik hari ni kelestarian ya cikgu. Barulah masuk mood, ada bunyi sungai, bunyi burung macam dalam hutan cikgu. Ya, betul Nisa. Ya, lestari juga cikgu. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Hazizul dari SMKP Petaling Jaya, SMKP Sri Aman Petaling Jaya. Maaf, tetapi sebelum kita berbual dengan lebih lanjut, kita nak tonton profil beliau. Baiklah, itu dia Cikgu Hazizul dari SMKP Sri Aman Petaling Jaya. Tetapi sebelum tu, Nisa ingin ingatkan semua penonton agar kekal menjaga SOP di mana anda berada. Pakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter, cuci tangan anda menggunakan air dan sabun serta kerap sanitasi tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman. Dan apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih supaya kita dapat guna kembali. Kalau dah lebih penggunaan 8 jam tu, jangan guna kembali, gunakan pelitup muka yang baru. Baiklah cikgu, hari ini kita akan membincangkan mengenai kelestarian global sejarah iaitu sumbangan tamadun awal manusia. Ya, Saya betul, agak tertanya-tanya, apa kaitannya topik kita dengan bahan-bahan yang ada di depan kita ni? Macam nak masak-masak je cikgu. Okey Nisa, untuk bahan-bahan di depan tu nanti cikgu akan terangkan secara jelas Nisa. Nanti kita nak berahsia masuk dululah. Ya, betul. Hashtag biarlah rahsia. Ya, betul Nisa. Tetapi sebelum tu saya nak jemput rakan-rakan saya lah. Rasanya tak seronok kalau kita belajar seorang-seorang je, kita ajak kawan-kawan kita tetapi secara alam maya. Ya, Maklumlah betul. sekarang ni musim pandemik, kita pun kena jaga jarak sosial. Kawan-kawan kita pun semua di rumah tak keluar. Kita panggil rakan-rakan kita dari SMKP Sri Aman. Hai, selamat pagi. Wah, bersemangatlah kawan-kawan saya pada pagi ni. Jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan Sarah. Silakan Sarah, perkenalkan diri. Selamat sejahtera semua. Nama saya Sarah Aiman dan saya daripada Sekolah SMK Perempuan Sri Aman. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Seterusnya, Salindra, silakan. Hai semua, nama saya Salindra. Saya juga dari SMK Sri Aman. Hai. Okay, seterusnya kawan kita yang bernama Nik Putri, silakan. Selamat pagi semua. Nama saya Nik Putri dari SMK Sri Aman. Hai. Seterusnya yang akhir sekali, last but not least, sila perkenalkan diri anda. Selamat pagi. Saya Duri Kamilia binti Nur Ashikin dari SMK Sri Aman. Baik, terima kasih Ika, Puteri, Salindra dan juga Sarah. Seronoklah kawan-kawan ada dengan kita pada hari ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit mengenai mata pelajaran kita. Tetapi sebelum tu, kita nak tonton sebuah video cikgu. Ya, betul. Ada video khas yang kita ingin kongsikan berkenaan dengan topik kita, iaitu tamadun awal. Jom semua kita saksikan.
Tapi sebelum tu kan cikgu kan, saya nak tanyalah cikgu dah berapa lama mengajar dekat sekolah SMKP Sri Aman ni cikgu? Okey Nisa, untuk pengetahuan semua anak-anak murid di rumah, cikgu masih baru lagi sebenarnya. Cikgu baru 2 tahun mengajar, tapi cikgu nak berkongsi hari ini. Cikgu datang ke sini, cikgu nak kongsi ilmu dengan anak murid. Sebab apa? Kalau tengok dekat sini, cikgu punya tagline, bila hafal, mudah lupa. Bila faham, kita ingat. Betul jadi, cikgu. Nisa, sejarah ni kita sebenarnya bukan menghafal semata-mata, tetapi kita kena faham. Bila kita faham itulah anak murid, kita akan ingat. Ya, cikgu. Saya kira masa sekolah dulu, kita selalu rasa macam kena hafal lah sejarah ni. Banyak fakta lah cikgu. Rasa macam susah je. Susah ke kawan-kawan sejarah ni? Susah sikit. Bolehlah. Ada macam, bolehlah kan. Apa topik yang agak-agaknya susah betul nak ingat? Siapa nak kongsikan? Ada tak kawan-kawan kita nak kongsikan? Ya, Sarah silakan. Saya rasa topik yang ni susah untuk saya nak Topik hafal. yang ini? Yang tamadun awal ni? Kenapa tu agaknya, Sarah? Kenapa rasa susah? Saya rasa sebab ada banyak tamadun dengan banyak dia punya ciri sendiri. Betul. Jadi saya susah nak hafal. Ya, kita rasa macam cikgu, tamadun ini cirinya begitu. Tamadun yang ini cirinya lain pula. Betul, bila banyak sangat fakta nak diingat, sebab nanti jadi rasa susahlah nak jawab peperiksaan, salah fakta, nanti salah tak dapat markah. Macam mana cikgu? Apa mungkin boleh kongsikan tips kepada mereka yang susah betul rasanya nak masuklah dengan mata pelajaran sejarah ni? Okey, kalau tips cikgu lah, dia ada formula-formula yang kita kena ingat. Okey, jadi setiap tajuk tu dia ada formula ataupun kata kunci untuk kita ingat. Contoh nanti kalau ada seni bina, kalau ada ekonomi, ada part-part yang kita kena ingat formula dia, Nisa. Ada formula itu yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Ya, betul. Agak-agak banyak tak subtopik yang kita akan cover pada hari ini? Okey, kalau ikutkan hari ini tak berapa banyak. Cuma kita nak bandingkan dari segi aspek ekonomi dan juga seni bina dalam 4 tamadun awal dunia, Nisa. 4 tamadun awal, kita nak bandingkan aspek ekonomi dan juga seni bina. Di sinilah kita akan lihat perbezaan gaya ekonomi mereka, bagaimana mereka membangunkan ekonomi dan juga pembangunan di tamadun masing-masing. Okey cikgu, lupa pula tadi kita ada video. Ya, betul Nisa. Elok bersembang dengan kawan-kawan dengan cikgu. Jom kita tonton video yang telah disediakan. Manusia tamadun awal memilih lembah sungai sebagai lokasi pertempatan kekal kerana kesuburan tanahnya untuk kegiatan pertanian, kemudahan bekalan air dan makanan, kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Faktor-faktor ini menjelaskan kepada kita mengapa keseluruhan tamadun awal manusia terbentuk di kawasan lembah sungai. Baik, itu dia serba sedikit berkenaan dengan tamadun awal. Berkaitan dengan topik kita hari ini, kita akan belajar mengenai kelestarian global sejarah. Mungkin cikgu boleh sentuh sedikit apa yang kita nak capai sepanjang 1 jam ni cikgu? Okey Nisa, anak-anak murid di rumah dan juga anak-anak murid cikgu di sekolah. Untuk hari ini, ingat hari ini adalah sejarah tingkatan 1 yang mana 4.1 adalah tamadun awal dunia dan sumbangannya. Okey, apa yang kita nak capai hari ini anak-anak? Okey, hasil pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah untuk membandingkan sumbangan tamadun awal dunia, dan yang kedua kita perlu menjelaskan keperluan sumbangan tamadun awal dunia dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Ya, sumbangan yang cikgu sebutkan tadi tu dari segi ekonomi dan juga seni bina. Maknanya zaman dahulu pun, zaman tamadun awal pun ada bangunan-bangunan mereka bina, cikgu ya? Ya, betul Nisa. Nanti cikgu akan tunjukkan macam mana contoh-contoh seni bina yang ni. Agak-agak rakan-rakan kita sabar tak? Tak sabar ya? Kalau dah bersedia bagi Nisa thumbs up semua. Double thumbs up. Wah, saya sukalah energi mereka pagi ni, cikgu. Nisa. Nak kata dah sarapan, ada yang berpuasa ya. Tak mengapa, kita sahur pagi tadi. Baiklah, ini dua topik atau 2 poin yang kita nak capai sepanjang 1 jam kita bersiaran. Yang di rumah, jangan ke mana-mana, kekal bersama kami selama 1 jam ini. Saya kira Cikgu Azizul pun ada banyak informasi yang menarik nak dikongsikan. Sediakan pen dan kertas untuk kita sama-sama mengulang kaji. Dan kalau buku teks tadi, tingkatan 1. Tingkatan 1. Jadi adik-adik menengah rendah bolehlah bersedia dengan buku sambil-sambil kalau muka surat Nisa ada muka surat 104 hingga 107. 104 hingga 107 bersedia dahulu. Kita akan berhenti rehat seketika. Adik-adik jangan ke mana-mana. Kita akan kembali ke teras selepas ini.
Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Hari ini topik kita adalah sumbangan tamadun awal dunia dalam mata pelajaran Kelestarian Global Sejarah bersama dengan Cikgu Hazizul dan juga rakan-rakan dari SMK Perempuan Sri Aman Petaling Jaya. Semua dah bersedia, yang di rumah pun dah bersedia. Jom Cikgu, kita teruskan pembelajaran kita. Okey, terima kasih Nisa. Okey, tadi kita dah tengok sebelum iklan tadi kan, kita dah tengok macam mana video berkenaan dengan sumbangan tamadun awal dunia. Okey, sebelum cikgu teruskan Nisa, cikgu nak tanya Nisa pernah tengok tak cerita ayat-ayat cinta? Yang first. Yang pertama, kalau cerita romantik-romantik ni mestilah pernah tengok Cikgu. Kenapa Cikgu? Okey, Nisa, kalau Nisa perasan dalam cerita ayat-ayat cinta tu, dia ada satu dialog antara Fahri dengan Maria, Nisa. Ya, dan apa Cikgu? Saya tengah ingat ni. Okey, cuba ingatkan dekat mana tu? Alamak, saya lupa lah Cikgu. Kalau cerita tu, dia fokus dekat negara mana Nisa? Apa nama negara tu? Okey, saya dah lupa. Mungkin cikgu boleh kongsikan. Okey, sekejap cikgu kongsikan. Okey, kalau kita tengok anak-anak murid di rumah dalam satu dialog antara Fahri dengan Maria, dia ceritakan, okey, Maria kata kepada Fahri, okey, Fahri, aku rasa jodoh Sungai Nil ni adalah jodoh. Maksudnya, tanpa Sungai Nil takkan ada tamadun, takkan ada peradaban, Nisa. Okey, jadi itu yang cikgu nak sampaikan. Maksud dekat sini kita boleh tengok macam mana tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, Wang He dan juga Mesir Purba yang menggambarkan apa sebenarnya yang memberi satu faktor untuk wujudnya sesebuah tamadun. Okey, jadi cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu di rumah, apakah permulaan kepada sesebuah tamadun tu? Di mana lokasi dia? Ya, siapa boleh jawab? Ya, silakan. Di lembah sungai, Cikgu. Ya, betul. Di lembah sungai, Nisa. Di lembah sungai ataupun di tepi-tepi sungai. Ingat, apabila ada sungai, itulah permulaan kepada peradaban ataupun sesebuah tamadun. Nisa, kalau kita hidup, kita tak minum air, kita boleh hidup tak? Tak boleh, Cikgu. Kita mesti nak kena minum air. Betul kan? Kalau kita berpuasa hari ini pun sehari, kita boleh dahaga. Begitu juga dengan kehidupan. Jadi kita nak fokuskan kepada tamadun adalah air. Macam mana sumber air itu penting untuk membawa satu peradaban ataupun budaya baru ataupun perkembangan kepada sesebuah tamadun. Okey, kalau kita tengok dari segi kegiatan ekonomi anak-anak di rumah dan juga anak-anak murid cikgu di sekolah, kita tengok yang pertama adalah sumbangan tamadun Mesopotamia dan yang kedua adalah Mesir Purba dan yang ketiga Indus dan yang terakhir sekali adalah Wang He. Okey, yang pertama sekali kita dah tengok daripada empat sumbangan tamadun ni, apakah aktiviti yang paling utama dijalankan? Anak-anak cikgu di rumah. Ya, silakan. Cikgu? Sarah. Saya rasa aktiviti pertanian. Ya, betul. Aktiviti pertanian. Macam mana aktiviti pertanian itu dijalankan? Kita nak kaitkan balik dengan sungai tadi. Dekat tepi sungai tu, dia ada pengaliran air yang baik. Jadi dengan ada pengaliran air yang baik tu, tanah pun subur. Jadi kegiatan pertanian pun boleh. Ya, pandai. betul. Nisa. Baguslah kawan-kawan kita. Bagus jawapan dia. Ya. Jadi maksudnya kat sini anak-anak, bila ada sistem pengairan yang baik, kita ada sungai, kita boleh menjalankan kegiatan pertanian. Okey, sebelum cikgu teruskan, kalau dekat depan ni Nisa, kita nampak contoh bahan-bahan yang ada. Okey, kita boleh lihat ini merupakan apa ni? Bijirin, Cikgu. Bijirin. Apa tu? Okey, Tak nampak. sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu, mereka kenal ke tak apa contoh bahan-bahan hasil pertanian yang ada di depan ni? Okey, kalau kita tengok yang pertama ni, apa dia anak-anak? Mungkin boleh angkat sikit Cikgu pinggan tu. Okey, kita boleh tengok dekat sini apa ni yang ada ni. Boleh nampak tak? Tunjuk dekat kamera sana Cikgu. Okey. Bagi kawan-kawan kita nampak yang di rumah pun. Okey, ni apa boleh ni cuba anak-anak? teka. Okey, kalau nak tahu pengetahuan anak-anak, ini adalah barley. Nisa. Okey, barley merupakan antara contoh hasil pertanian yang ada dalam tamadun awal dunia, Nisa. Okey, yang kedua, beras. Nisa, kita ada beras. Beras ni bila dah proses dia jadi apa, Nisa? Nasi. Nasi. Kita dah makan hari-hari nasi kan? Lapar pula rasa pagi ni, Nisa. Pagi lagi, Cikgu. Okey, yang ketiga, Nisa. Kita ada anak-anak murid di rumah, kita ada juga sekoi. Sekoi ini sebenarnya sebagai satu simbolik makanan kepada rakyat Afrika sebenarnya. Okey, kalau ikutkan,
ada satu pengetahuan yang cikgu nak bagi. Ya. Asal sekoi ni adalah dipanggil macam tumbuhan lalang yang biasa sebenarnya. Dia tumbuh di kawasan pergunungan, Nisa. Baik. Okey, anak-anak murid di rumah, dia tumbuh di kawasan pergunungan dan di macam kalau kita makanan ruji kita adalah beras kan. Beras, ya. Tapi di negara Afrika yang dari permulaan di India dan baru masuk ke tamadun Indus ni, kita boleh tengok macam mana mereka gunakan sekoi ini untuk makanan seperti beras. Faham tak? Baik. Jadi mereka akan makan sekoi ni sebab apa? Sebab kurang kanji, Nisa. Baik. Yang terakhir sekali tu Yang macam terakhir, yang sorry, cikgu lupa nak tunjuk. Ini wanita adalah pakai untuk skincare, cikgu. Okey, betul Nisa. Ini adalah kalau nak tahu Kapas, adalah ya. kapas. Okey, kapas juga merupakan hasil daripada pertanian dalam 4 tamadun awal yang kita tengok tadi. Okey. Jadi, sebagai kesimpulan anak-anak, kita nak tengok dalam tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan juga Wang He. Okey, cikgu nak pergi kepada Mesir Purba dulu. Kalau dekat sini dikata wujud pekerjaan, contoh pekerjaan apa tu anak-anak? Pekerjaan ni macam mana? Siapa boleh jawab? Pekerjaan macam mana-mana? Silakan. Ya? Saya rasa macam petani, betul ke cikgu? Ya, betul. Bila kita sebut tentang pertanian, mestilah kena ada petani kan? Betul tak? Siapa nak tanam tanaman kalau tak ada petani? Betul tak, Nisa? Betul. Betul. Okey. Jadi seterusnya kita tengok lagi macam mana tamadun Mesir Purba mereka menjalankan kegiatan apa? Apa lagi kegiatan yang Apa lagi dijalankan kegiatan? kawan-kawan? Anak-anak murid di rumah pun boleh cuba Salindra jawab. nak jawab. Ya, Salindra, silakan. Cikgu, mereka menjalankan macam berjual beli ada ke? Berjual beli. Okey, Berjual kalau berjual beli, kita Ya. nak sebut tentang konsep apa sebenarnya? Konsep barter? Konsep bahasa lagi? Mereka Kalau kita juga jual ada- beli, kalau you jual beli dekat, cikgu bagi satu situasi ya. Cikgu bagi satu situasi. Baik. Okey, contoh kalau kita berjual beli dekat kapal, dia panggil apa dia kat situ? barter trading. Kan? Okey, jadi untuk pengetahuan anak-anak, untuk jual beli kita ada satu term atau terma dipanggil sebagai perdagangan. Okey. Saya nak jawab tadi tapi tak apalah, Ya, Nisa, tahan. Nisa kena cuba. Okey. berdagang. Jadi empat tamadun ini menjalankan kegiatan perdagangan untuk meneruskan sumber ekonomi mereka. Jadi Nisa, cikgu nak tanya Nisa pula. Kalau negara tu dia menjalankan kegiatan perdagangan, macam mana ekonomi negara dia? Kalau perdagangan, mestilah ekonomi dia maju, cikgu. Ya, betul Nisa. Masyur. Secara logiknya memang ekonomi akan maju apabila ada sistem perdagangan yang maju. Okey, seterusnya kita boleh tengok lagi macam mana tamadun-tamadun ini menghasilkan satu sumber pertanian, hasil pertanian. Okey, jadi daripada hasil pertanian ini kita boleh guna. Okey, kalau yang pertama, kalau guna dipanggil sektor apa? Kita guna, kita tanam, kita makan. Itu panggil kegiatan Sarah? Kegiatan sara diri, cikgu. Ya, pandai Sara anak murid diri. cikgu. Secara diri. Contoh, kalau kita guna and then pada masa yang sama kita jual, kita panggil apa tu? Kita panggil jual beli. Bukan. Okey, perdagang boleh kita panggil jual beli perdagangan. Okey, kalau bahasa sejarahnya dia akan panggil komersial. Sebenarnya dia ada pertanian secara diri dan juga komersial. Komersial maksudnya kita guna juga dan pada masa yang sama kita jual juga untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan duit kan. Jadi maju tak ekonomi negara tu? Maju. Okey, pandai. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu Nisa, kita ada satu paparan video berkenaan dengan sungai ni, Nisa. Okey, jom anak-anak murid di rumah dan juga anak murid cikgu di sekolah kita sama-sama saksikan satu paparan video berkenaan dengan sungai. Jom kita saksikan. Isu pencemaran sungai bukan sesuatu yang baru. Ia telah berlaku sejak dahulu lagi. Namun kini ia dilihat semakin parah. Kualiti air yang dahulunya kelas 1 dan kelas 2 kini merosot sehingga kelas 3 dan 4. Ada juga yang merundum sehingga kelas 5. Mengambil contoh sungai Kim Kim ini, dahulunya dikelaskan sebagai kelas ketiga. Sekarang ia menjulam ke kelas 5. Dan menurut pakar, ia mengambil masa sehingga 10 tahun untuk betul-betul dipulihkan. Malaysia perlu segera bertindak agar tidak menjadi tragedi Minamata kedua. Kejadian pencemaran di Teluk Minamata di Jepun pada 1932 yang mengorbankan nyawa dan merosakkan ekosistem itu seharusnya dijadikan pengajaran.
Okey, baiklah Nisa ya. dan anak-anak murid cikgu di rumah. Cikgu, saya tengok sedih lah video tu cikgu. Betul Nisa, sedih kan? Jadi kita boleh tengok. Okey, cikgu nak tanya dulu anak-anak cikgu. Baik. Apa yang awak faham sebenarnya apa yang nak disampaikan dalam video tadi anak-anak? Cikgu, saya Ya. nampak dekat dalam video tu kan, dia Ya, cakap Sarah. yang Sungai Kim Kim akan mengambil masa 10 tahun untuk pulih semula. Jadi, kalau kita nak elakkan tu, kita kenalah biasakan diri membuang sampah dalam tong yang disediakan. Janganlah kita orang buang sampah dalam sungai, buang toksik-toksik dalam sungai tu jangan. Ya, Betul. pandai. Okey, Pandailah Nisa. Sarah ni. Cikgu nak dengar satu lagi jawapan Ya. ataupun apa yang awak faham sebenarnya berdasarkan video tadi. Siapa nak kongsikan? Salindra, Ya, silakan. Salendra. Cikgu, saya rasa mereka macam tak bertanggungjawab langsung. Manusia-manusia tu tak jaga sungai. Bila mereka tak jaga, sungai tu akan tercemar. So, kita perlu menyediakan masyarakat lain untuk tolong menjaga sungai tu. Ya, Oh, tak ya, bertanggungjawab Tak cikgu. bertanggungjawab, Salindra okey. cakap saya pun bila tengok rasa marah, rasa geram kerana sungai ni boleh jadi sumber utama kita di Malaysia Betul, ni kan. Nisa. Kita pun kaya dengan sungai-sungai tapi bila tercemar dia akan beri kesan yang tak baik pada semua orang cikgu. Betul Nisa. Tadi kita dah belajar kan Ya. anak-anak murid cikgu. Kita dah belajar macam mana kepentingan orang dulu dia gunakan sungai itu untuk perdagangan, Ya. untuk ekonomi. Jadi kat sini kita boleh tengok video tadi macam mana kalau sungai itu tercemar, kalau sungai itu kotor, dia akan menjejaskan kita kan. Betul. Jadi, okey, jadi cikgu nak tengok, cikgu nak tunjukkan kat kamu semua kat sini. Okey, Ya. kita tengok kat sini soalan. Cadangkan bagaimanakah kita boleh memelihara dan memelihara sungai demi kelangsungan hidup. Okey. Pertama sekali, cikgu nak terangkan, Baik. dia ada dua benda yang penting dekat sini Nisa dan Ya. juga anak-anak murid cikgu di rumah. Okey, pertama adalah terma memelihara. Memelihara. Okey, terma yang kedua adalah Memelihara. Okey, sebelum kita tahu apa memelihara dan juga memelihara, contoh dia apa dia, cikgu nak tanya, macam mana konsep memelihara sebenarnya anak-anak murid cikgu? Siapa yang boleh kongsikan apa yang kalian faham tentang konsep memelihara? Cikgu, Ya. saya rasa konsep pelihara tu macam nak elakkan sungai kita dari tercemar. Kalau pelihara pula, mungkin macam nak pulih balik keadaan sungai yang sudah tercemar dari toksik. Betul tak cikgu? Okey, pandai anak murid cikgu. Puteri betul. saya di Syaman. Ya, betul. Betul. Okey, sebab apa? Memelihara kita nak cegah untuk elakkan daripada benda buruk yang berlaku. Betul. Okey, kalau pelihara pula, apa yang dah berlaku, contoh sungai kotor tadi, sungai tercemar tadi, kita nak baik pulih Nisa. Ya. Macam kita tengok dalam video tadi kan, dia kata Sungai Kim Kim mengambil masa selama 10 tahun Kalau nak betul-betul pulih. Ya, betul. Jadi nak Lama tu, betul bersih. cikgu. Ya, sangat lama. Sebab itu kita kena cegah dulu daripada benda tu berlaku. Sebab apa? Sebab kita nak baik pulih memakan masa yang sangat lama. Betul. Bila makan masa yang sangat lama, kita kesianlah cikgu dekat generasi yang akan datang yang mana mereka ini akan mewarisi segala sumber-sumber yang ada di sekeliling kita cikgu. Ya, betul, Kalau Nisa. tak pelihara dari sekarang, macam mana kita nak nanti langkah pelihara tu akan jadi lebih susah cikgu. Akan jadi lagi susah. Ya. Mungkin sungai itu dah memang tak boleh nak pelihara dah. Sebab dah rosak sangat kan. Dah teruk sangat, dah kotor sangat. Betul. Okey, jadi kita berbalik kepada soalan ni. Baik, cikgu. Macam mana cara kita nak pelihara ataupun pulihara sungai kita demi kelangsungan hidup kita? Okey, anak-anak cikgu di rumah. Silakan. Ya, silakan Nurin. Cikgu, saya rasa kita perlu sertai kempen yang dianjurkan oleh kerajaan seperti kempen Cintailah Sungai Kita. Sebab daripada situ kita boleh belajar untuk menjaga alam sekitar kita dengan lebih cekap. Okey, Ya. itu jawapan daripada Nurin. Cikgu nak dengar lagi jawapan daripada anak murid cikgu Siapa yang lagi lain. nak kongsikan cadangan? Okey, Salindra, Silakan. Cikgu, saya rasa kita boleh memelihara dan memulihara sungai dengan mempamerkan dekat media massa. Kalau semua orang tengok televisyen, kalau nampak berita macam ni, mereka akan tergerak dan akan ditarik perhatian untuk tolong memelihara dan memelihara sungai. Ya, Okey, menggunakan jadi Nisa, media massa. Menggunakan media massa. Macam Okey, kita baik. sekarang lah kan, kita bersiaran langsung, kita Ya. gunakan apa yang ada sekarang, kita nak bagi semua masyarakat sedar. Jagalah sungai, beri kesedaran. kita baik pulih sungai Baik. yang dah kotor. Okey, jadi itulah merupakan antara jawapan-jawapan yang cikgu nak dengar daripada Puteri Cikgu Distrik Aman, Nisa. Ya, baik. Okey, seterusnya. Okey, sebelum tu Nisa, Ya. cikgu ada satu paparan video juga. Baik. Okey, berkenaan dengan seni bina. Seni bina. Tapi sebelum itu kan cikgu kan, Ya. saya nak tanya satu soalan boleh? Okey, silakan, Kalaulah contohlah kita berada di dalam satu komuniti yang kecil, macam mana kita nak orang kata apa,
ajaklah orang untuk pelihara sungai. Kadang-kadang kita ni pejam mata je buang sampah, cikgu. Okey Nisa, kalau kita berada dalam komuniti yang kecil. Okey, permulaan kita kena tengok dasar dia macam mana. Okey, kalau permulaan kita dah didik anak-anak kita di sekolah kan, dan juga anak-anak murid cikgu di Sri Aman tu dah belajar macam mana kita nak pelihara, macam mana kita nak pulihara sungai kita kan. Jadi peranan itu maksudnya kita sebagai ketua, kita didik orang lain pula, kita sampaikan ilmu. Okey, kalau kita dah tahu sebelum ni sungai Kim Kin dah tercemar dan ada anak-anak murid di Johor dulu kan, ada tercemar dan boleh menyebabkan kesihatan mereka terjejas. Okey, pada masa yang sama, macam mana kita nak bagi orang tu ikut juga, jadi kita kena gambarkanlah, kita kena tunjuk macam paparan video tadi. Jadi bila kita tengok video tadi tu, kita rasa takut, kita rasa gerun kan. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan daripada perkara tersebut berlaku. Jadi kita pun kena tunjukkan contoh yang baik. Saya tak sabar untuk pergi ke topik seterusnya di mana kita akan menyentuh berkenaan dengan seni bina, tetapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum peperiksaan SPM. Assalamualaikum murid-murid. Tak lama lagi peperiksaan SPM akan bermula. Saya harap kamu semua dah bersedia untuk peperiksaan tersebut. Kamu semua wajib lulus dalam peperiksaan itu. Siapa yang tak lulus, saya akan sebat dia dengan rotan. Faham? Cikgu. Cikgu tahu tak? Bapak saya lawyer. Kalau cikgu usik saya, penjara tu cikgu tu. Selepas peperiksaan SPM, hulurkan tangan kamu cepat. Cikgu. Cikgu tahu tak? Bapak saya lawyer. Kalau cikgu usik saya, penjara tu cikgu tu. Kamu gagal bukan sebab cikgu gagalkan kamu, tapi sebab cikgu gagal untuk membuka dan mendidik minda kamu yang cemerlang dan bijak itu. Baik, kembali ke teras di Didik TV KPM. Sebentar tadi video yang dipertontonkan adalah bersempena dengan kempen #Terima Kasih Cikgu. Terima kasih kepada adik Akil Wafi Muhammad Wazir kerana mengirimkan video tersebut, dan tema untuk tahun ini adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Kita masih lagi bersama dengan Cikgu Hazizo serta rakan-rakan daripada SMK Perempuan Sri Aman Petaling Jaya untuk topik kita pada hari ini, iaitu sumbangan tamadun awal dunia dalam subjek kelestarian global sejarah. Jom Cikgu, kita sentuh berkenaan dengan seni bina pula ya cikgu. Okey, jadi untuk seterusnya tadi kita dah belajar ekonomi kan? Baik. Sekarang kita akan belajar untuk elemen seni bina. Okey, sebelum cikgu teruskan, kita ada satu paparan video berkenaan dengan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek seni bina. Baik, jom kita saksikan. Sumbangan utama tamadun Mesir Purba ialah dalam seni bina yang mengagumkan, iaitu pembinaan piramid. Pembinaan piramid adalah hasil ilham Imhotep, iaitu seorang saintis, arkitek, ahli fizik dan penasihat Firaun Djoser. Piramid yang dibina sebagai bukti masyarakat Mesir Purba mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Imhotep memperkenalkan teknik pembinaan bangunan dengan menggunakan batu bata. Antara piramid terkenal ialah Piramid Saqqara dan piramid yang dibina di Giza. Itu dia cikgu, video antara seni bina tamadun awal kita dapat lihat pada waktu sekarang. Okey, jadi anak-anak murid di rumah kita dapat lihat macam mana paparan video tadi menerangkan tentang sumbangan aspek seni bina dalam tamadun Mesir Purba. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu nak tanyalah sebab kita tunjuk video tadi kan. Betul. Sebab kita tunjuk video tadi, cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu macam mana ataupun apa yang cuba diterangkan dalam video tadi tu anak-anak. Siapa boleh kongsikan? Okey, silakan Sarah. Sarah, silakan. Okey cikgu, berdasarkan video yang dipapar tadi, saya lihat mereka pada tamadun Mesir Purba, mereka menggunakan sumber yang ada pada ketika itu macam batu bata. Lepas tu diguna batu bata tu untuk pembinaan bangunan piramid Giza, piramid Saqqara. Okey, jadi itu jawapan daripada Sarah. Cikgu bersetuju dengan Sarah sebab apa tahu Nisa? Sebab
pada zaman dahulu tak ada apa-apa. Jadi mereka nak bina sesuatu sangat susah. Jadi kita boleh tengok macam mana agungnya seni bina piramid itu sendiri. Yang mana mereka gunakan bahan-bahan yang sedia ada seperti batu bata. Jadi kita boleh tengok macam mana terhasilnya satu piramid yang indah dalam tamadun Mesir Purba. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu ada satu formula untuk kita ingat contoh setiap tamadun ataupun contoh seni bina yang ada dalam setiap tamadun. Okey, jom sama-sama kita sebut. Okey, yang pertama sekali adalah Zizul pergi kolam mandi. Jom Nisa sebut. Zizul pergi kolam mandi. Okey, Zizul pergi kolam mandi. Okey, kita ambil term ataupun huruf yang pertama dalam setiap perkataan tadi tu. Okey, Zizul pergi kolam mandi. Jadi macam mana kita nak ingat contoh seni bina yang ada dalam tamadun awal ini? Okey, Z mewakili zigurat. Zigurat untuk tamadun apa Nisa? Mesopotamia. Ya, pandai Nisa. P mewakili piramid dalam tamadun Mesir Purba. Okey. Mandi ataupun kolam mewakili kepada kolam mandi besar untuk tamadun Indus. Dan yang terakhir sekali adalah M, iaitu monumen yang mewakili dalam tamadun Wang He. Okey, jadi seterusnya cikgu nak tanyalah, kita dah tahu kan Nisa macam mana contoh seni bina ataupun hasil seni bina yang ada dalam tamadun awal dunia ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama adalah zigurat. Anak-anak cikgu di Sri Aman, cikgu nak tanya, apakah fungsi zigurat itu? Siapa tahu? Cikgu, ya, Nik, silakan Nik. Zigurat tu tempat ibadat kan cikgu ketika zaman tamadun Mesopotamia. Ya, betul ni. Zigurat merupakan tempat ibadat yang mana mereka binakan zigurat itu untuk persembahkan kepada dewa mereka ataupun Tuhan mereka. Jadi mereka gunakan zigurat itu sebagai satu simbolik untuk mereka jalankan kegiatan ibadat mereka. Okey, seterusnya Mesir Purba. Mesir Purba, anak-anak cikgu di Sri Aman, apakah contoh seni bina yang ada ataupun yang paling utama dalam tamadun Mesir Purba ni? Piramid, cikgu. Piramid. Okey, jadi kita dah tengok tadi kan. Nisa, dalam video tadi pun dia paparkan tentang piramid. Jadi dalam tamadun Mesir Purba ni, kita tengok piramid itu merupakan salah satu simbolik kepada keagungan Mesir. Sampai sekarang pun kita boleh tengok macam mana adanya piramid itu. Okey, kalau kita sebut tentang piramid, apa fungsi dia pula anak-anak cikgu? Siapa tahu fungsi piramid? Siapa dia tahu fungsi? Ya, silakan Sarah. Saya rasa dia ada dua fungsi, cikgu. First, dia adalah tempat ibadat. Lepas tu, dia juga tempat menyimpan mumia seperti Fir'aun. Okey, betul Sarah. Jadi Nisa, ini adalah contoh ataupun seni bina dalam tamadun Mesir Purba. Kita ada piramid. Jadi piramid itu digunakan untuk simpan mumia ataupun Fir'aun, raja mereka pada masa itu. Cikgu kira piramid ni macam makam mereka lah ya? Ya, lebih kurang macam makam lah. Tapi hanya untuk golongan bangsawan saja Nisa. Kena ingat, dia hanya raja ataupun raja Fir'aun itu sendiri. Dan pada masa yang sama, mereka gunakan juga sebagai tempat ibadat mereka. Okey, seterusnya kita boleh tengok juga macam mana berkenaan dengan tamadun Indus. Kita ada apa anak-anak? K. K apa K? K apa K? Bukan Nisa K. Kolam mandi besar, cikgu. Kolam mandi besar. Okey, jadi kegunaan kolam mandi besar ni macam mana pula? Apa fungsi kolam mandi besar tu? Ya, Nik. Tempat mandi awam bagi orang dulu kan, cikgu. Okey, jadi mereka ada tempat mandi awam? Ya, betul Nisa. Mereka sediakan tempat mandi awam untuk masyarakat dalam tamadun Indus untuk memudahkan masyarakat mereka. Jadi pemimpin pada masa itu mereka memikirkan satu sistem peparitan ataupun sistem pembentungan air untuk memudahkan macam mana mereka nak kumpulkan air untuk dibekalkan kepada rakyat mereka. Jadi rakyat mereka dapat gunalah. Ya, itu antara kemajuan tamadun pada waktu itu, cikgu. Baik. Okey, anak-anak, yang terakhir sekali kita ada berkenaan dengan tamadun Wang He. Tamadun Wang He ni ada satu monumen. Contoh satu monumen yang ada dalam tamadun Wang He. Ya, Salindra. Ya. Cikgu, tembok besar Cina tu betul ke? Tembok besar Cina antara contoh. Tapi kita nak fokuskan tembok besar Cina untuk bab peningkatan tamadun untuk next nanti. Cuma untuk sekarang kita tengok contoh yang ada adalah istana. Ada juga anak-anak murid cikgu di sekolah kadang-kadang dia tanya, cikgu, betul ke tembok besar Cina ataupun contoh-contoh lain seperti monumen-monumen lain untuk dalam tamadun Wang He ni? Jadi cikgu kata salah. Sebab apa? Sebab kita itu adalah bab peningkatan tamadun. Untuk tamadun Wang He, kita tengok contoh yang cikgu beri dekat sini adalah istana. Yang mana fungsi istana apa dia anak-anak?
Siapa tahu fungsi Siapa istana? dia tahu fungsi istana? Semua dah menongkat dagu, cikgu. Itulah. Tempat tinggal raja? Ya, tinggal raja. boleh jadi Betul, ya. tempat tinggal raja. Okey, itu antara fungsi dia. Pada masa yang sama mereka menjalankan pentadbiran untuk meneruskan tamadun mereka, iaitu tamadun Wang He. Okey, itulah. Ya, ni. Cikgu, di tamadun Indus tu, jelapang tu apa ya, cikgu? Okey, jelapang. Tak pernah dengar jelapang. Jelapang itu merupakan satu kawasan lapang. Dia lebih fokus kepada kawasan pertanian seperti padi. Jadi bila kita tengok satu kawasan penanaman padi, itu merupakan contoh jelapang yang ada. Boleh faham anak-anak? Macam kita lah cikgu, kita sebut je lapang padi. Ada lagi nak tanya? Ya, Sarah, silakan. Ada satu soalan. Sarah, Dekat silakan. tamadun Indus tu, mereka menggunakan kolam mandi yang besar untuk kegunaan awam kan cikgu? Ya, Tapi betul. macam mana dia boleh bekalkan air yang sentiasa bersih untuk kegunaan awam? Okey, soalan yang bagus daripada Sarah. Kita Baik. boleh tengok macam mana mereka sediakan satu bekalan air. Okey, pertama sekali mereka sediakan takungan. Bila mereka sediakan takungan, mereka alirkan air tersebut ke dalam kolam mandi besar. Bila air itu dah kotor, mereka akan buanglah. Mereka ambil balik takungan air yang bersih tadi untuk alirkan kembali ke kolam air besar itu. Maka mereka gunakan selalu. Faham? Okey. Maknanya cikgu, takungan air yang bersih itu kena sentiasa ada untuk menggantikan air yang dah kotor. Ya, betul, Itu Nisa. antara saya lihat kemajuan kan cikgu, mereka ada sistem peparitan, sistem pembetungan. Kalau zaman tamadun awal pun dah ada kemajuan seperti itu, apatah lagi kita di zaman sekarang Sebab yang ada kita, pelbagai teknologi kan cikgu. Ya, betul. Cikgu sokong apa yang dikatakan oleh Nisa. Sebab sekarang kita dah disediakan macam-macam teknologi yang ada. Jadi kita tak boleh malulah dengan tamadun dulu. Sebab dalam tamadun dulu mereka awal tak ada teknologi, tapi mereka masih boleh mencipta satu seni bina ataupun kemudahan yang menggunakan baik. sumber yang ada. Contoh macam betul, piramid tadi, pada waktu tersebut ada batu, ada betul. tanah. Jadi mereka gunakan bagaimana dulu tak ada mesin besar-besar untuk angkat batu-batu, mereka angkat di bahu mereka untuk bina piramid tersebut. Dan juga pada tamadun-tamadun lain kita dapat lihat istana kan tak terjangkau di akal kan. Pada waktu tu tamadun itu tak macam kita ada jentera, kita ada mesin yang memudahkan dan mempercepatkan kerja. Baiklah. Seronok topik ni. Saya ni pun sangat-sangat orang kata apa, beri perhatianlah terhadap topik ni. Setakat ni kawan-kawan okey? Kalau okey bagi double thumbs up kat Nisa. Saya kira mereka pun seronok. Mungkin Sarah setakat ini faham ya. Tadi kata topik ni agak sukar bagi beliau. Setakat ni okey Sarah? Setakat ni saya faham cikgu. Bagus, Sarah. Baik. Cikgu pun terpegun ataupun cikgu pun sebenarnya excited nak bagi ilmu dekat anak-anak ni supaya faham. Sebab apa Sarah kata tadi, ini adalah bab yang paling sukar sebenarnya. Okey, jadi cikgu nak teruskan. Baik, cikgu. Okey, sebelum tu untuk pengetahuan semua, anak-anak di rumah dan juga semualah anak-anak murid di sekolah, tugasan ini sebenarnya cikgu dah bagi terlebih awal ataupun terlebih dahululah sebelum mereka present untuk hari ini. Okey, jadi apa tugasan itu adalah cikgu perlukan mereka hasil satu lakaran ideal dan juga satu model yang berkenaan dengan bangunan dan juga kemudahan yang lestari. Model sekali cikgu? Ya, betul. Ada satu model daripada anak-anak cikgu ni. Apa bahan yang saya boleh gunakan untuk bina model saya dekat sini cikgu? Jadi kita tengok macam mana hasil daripada lakaran ideal dan juga model anak-anak saya di Sri Aman ini. Tapi sebelum itu kan cikgu kan, apa soalannya adalah hasilkan satu lakaran idea berkaitan binaan dan bangunan binaan bangunan dan kemudahan yang lestari. Kata kunci di sini adalah lestari. Apa maksud binaan yang lestari itu cikgu? Okey, jadi dekat sini cikgu akan terangkan macam mana satu seni bina yang lestari itu. Kita kena tahu konsep lestari itu apa dia. Lestari adalah mengekalkan. Contohnya, bila kita nak jalankan pembangunan, bila kita nak wujudkan satu kemudahan, kita mestilah mewujudkan satu pembangunan yang kekal tanpa merosakkan sumber alam yang ada ataupun tidak merosakkan apa-apa sahaja sumber alam yang ada. Kalau kita tengok macam tamadun dulu, mereka gunakan bahan-bahan yang sedia ada. Tapi sekarang kalau kita tengok macam mana pembangunan kita terpaksa merosakkan hutan. Jadi kita nak elakkan macam mana. Jadi itulah kita nak tengok macam mana anak-anak murid cikgu di Sri Aman persembahkan. Cikgu, Nisa. sebelum kita tengok hasil kerja mereka, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah boleh cubalah gunakan apa-apa bahan di sekitar anda untuk menghasilkan lakaran idea ataupun model bangunan yang lestari. Kita akan kembali selepas ini.
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Itu dia Kak Ucapan Digital. Satu lagi kita terima dari adik Akilah Husna Muhammad Saiful. Terima kasih. #terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu Azizul. Saya tak sabarlah nak tengok hasil kreativiti rakan-rakan kita dari SMKP Sri Aman ni Cikgu. Jom kita tengok hasil kerja masing-masing. Silakan anak-anak. Silakan tunjuk hasil kerja masing-masing. Macam mana agaknya? Saya akan cuba dulu. Ya, silakan Sarah. Sila kongsikan apa yang anda telah lakukan. Okey, Cikgu. Saya ni memang suka sangat shopping tau. Jadi saya suka pergi dekat pusat beli belah dan antara bangunan impian saya adalah pusat beli belah yang mesra alam. Jadi bangunan saya ni dekat atas dia menggunakan tadahan air yang mengumpul air hujan untuk ditukar menjadi tenaga elektrik. Lepas tu, bangunan saya dia menggunakan tingkap yang berkuasa suria. Ia menerima tenaga cahaya matahari yang kemudian ditukarkan untuk menjadi elektrik. Dan akhir sekali, bangunan saya dia menggunakan kipas yang besar ni ataupun kincir angin yang menukarkan angin untuk menjadi tenaga elektrik. Jadi semua sumber semula jadi ini dia dapatlah menjanakan pendingin hawa, lampu, kipas yang terdapat dalam sesuatu bangunan pusat beli belah. Wah, hebatlah Sarah. Menarik. Baiklah, seterusnya siapa nak kongsikan? Saya Cikgu Nurin. Silakan Nurin. Cikgu, sebenarnya saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Wow. Jadi saya binalah sebuah bangunan sekolah menggunakan sumber tenaga semula jadi, iaitu panel solar dan juga tadahan air hujan. Panel solar ni kan Cikgu, dia akan menyerap cahaya matahari untuk ditukarkan kepada tenaga elektrik di solar controller. Daripada sini kan Cikgu, dia boleh menjana lampu dan juga mentol melalui arus DC ataupun direct current. Dan lebihan elektrik itu kan Cikgu, dia akan masuk ke dalam, disimpan di dalam bateri dan menjana barang-barang elektrik lain seperti peti sejuk, kipas dan juga radio melalui inverter ni. Mereka kena menukarkan direct current tu kepada alternating current dahulu. Selain daripada itu, saya juga menggunakan konsep pengumpulan air hujan. Air hujan, dia akan disimpan di dalam tangki utama. Dan daripada tangki utama ini, ia boleh digunakan untuk kegunaan harian seperti air curahan tandas dan juga menyiram tanaman. Untuk sumber minuman pula, air hujan itu akan melalui proses penapisan air. Dan kemudian akan masuk ke dalam tangki minuman untuk kegunaan seperti masakan. Dan juga sekiranya air di dalam tangki utama ni dah penuh kan Cikgu, air tu akan mengalir ke kolam, tasik ataupun parit yang berdekatan. Wah, hebatlah Nurin. Tahniah. Yang lain, ada yang nak kongsikan? Silakan Salindra. So, saya nak jadi pengarah di pejabat saya sendiri. So, bila saya jadi pengarah, saya akan namakan pejabat saya Pejabat Hijaulogi. Wow. Pejabat ni, dia menggunakan tingkap untuk memastikan kita mendapatkan pencahayaan semula jadi yang kita tak payah guna lampu dekat pejabat. Tapi kalau malam tu, kita akan tukar ke panel suria dan kita akan gunakan untuk mendapatkan elektrik. Baik. Yang kedua, kita akan ada kios pengitaran semula plastik. Tentu semua botol minum air kita ada.
kita boleh buang kat sana, dia akan titar semula untuk jadi alatan tulis untuk warga pejabat. Dan yang terakhir, yang semua hijau-hijau ni, tumbuhan ni akan ditanam di sekitar pejabat supaya oksigen dalam pejabat tu macam segar je. Lepas tu macam semua ahli pejabat tu boleh sama-sama menjaga tumbuhan dia. Baik, terima kasih Salindra. Hebat-hebat mereka. Dan yang terakhir sekali, siapa yang nak kongsikan tadi? Silakan. Nik, silakan Nik. Silakan Nik. Alright, saya cikgu. Saya telah membuat LRT Lestari. Saya dapat idea ni bila saya pulang dari sekolah menaiki LRT. Bagi LRT Lestari saya ni, saya tidak menggunakan apa-apa enjin. Saya hanya menggunakan bateri yang dicas rendah. Saya juga menggunakan beberapa tenaga semula jadi seperti tenaga solar. Saya meletakkan panel solar di bumbung LRT untuk menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik untuk membiayai elektrik lampu dan pendingin hawa. Saya juga menggunakan kuasa hidro, cikgu. Kuasa hidro ini boleh didapati apabila tenaga solar yang disimpan tadi mengepam air yang berada di saluran bateri untuk menukarkan tenaga hidro kepada tenaga elektrik untuk menggerakkan LRT ke destinasi yang dituju. Secara rumusnya, cikgu, kalaulah LRT Lestari saya ni dapat jadi kenyataan, ya? Dapat jadikan kenyataan, saya pasti sistem LRT di negara kita akan menjadi neutral carbon seperti negara Jerman, iaitu pengurangan pembebasan gas-gas toksik seperti sulfur dioksida ke udara, cikgu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada keempat-empat pelajar kita. Tepukanlah Kak Nisa bagi sebab mereka sangat-sangat bagus dan betul-betul lestari, ya cikgu. Betul, ya. Apa yang cikgu boleh rumuskan daripada apa yang mereka telah lakukan dengan pelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Kita dah tengok macam mana hasil daripada anak-anak cikgu ataupun puteri-puteri cikgu di Sri Aman ni. Sangat kreatif. Sebab apa? Mereka nak jaga kelestarian global. Jadi itu yang cuba kita terapkan. Macam mana elemen kelestarian global itu perlu ada dalam setiap pembangunan dalam sesebuah negara. Okey, ada satu soalan. Satu soalan cikgu nak tanya anak-anak cikgu. Silakan, kita cikgu. Sebagai seorang pemimpin, apa yang kita patut buat untuk majukan sesebuah negara kita ataupun tamadun kita nanti? Siapa nak jawab? Silakan anak cikgu. Boleh jawab? Ya, Nik, silakan. Silakan, Nik. Saya rasa seorang pemimpin tu harus berfikiran kreatif dan inovatif, cikgu. Hal ini kerana kalau pemikiran kreatif dapat memajukan sektor ekonomi negara dengan pembangunan yang unik dan sistematik, cikgu. Ya, betul. Jadi kalau kita nak jadi pemimpin, Nisa, kita perlu kreatif. Sebab apa? Kita nak bangunkan politik, kita nak bangunkan ekonomi dan kita nak bangunkan aspek sosial. Ya, baiklah cikgu. Saya sangat seronok. Kalau sempat tadi saya bina dah model dengan apa barang saya ada dekat sini kan. Tapi tak mengapa, saya sangat-sangat berbanggalah dengan rakan-rakan dari SMKP Sri Aman ni dan juga kepada mereka yang sedang menonton kita setakat ini. Kita pun telah menemui orang kata apa pintu keluar. Kalau perjalanan tu kan daripada awal pintu masuk ke pintu keluar ni, maknanya kita dah penghujung rancangan lah, cikgu. Ya, betul. Tak terasa kan sejam, cikgu? Betul. Belajar berkenaan tamadun awal dan bagaimana kita nak mengaitkan kemajuan tamadun awal dengan kelestarian yang kita boleh lakukan pada waktu sekarang. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Azizul dan juga kawan-kawan dari SMKP Sri Aman. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Yang menonton kami pun terima kasih kerana menonton selama 1 jam kita bersiaran. Episod seterusnya terus kita akan belajar gelecek bola. Jadi nak gelecek bola, teruskan menonton Didik TV KPM. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Yang tiada rimba saumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Bumi yang tiada udara, bagai tiada nyawa, pasti hilang suatu hari tanpa disadari. La la la. Di tanpa lautan akan kehausan, pasti lambat laun hilang duniaku yang malang.
lagi muda dan mentah, kulihat hidau. La 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 la, oh yeah. Hey, oh ano le mengaso mandilao, isay may ngama-ngama, alem loni wa umonya bertutok kita sako, daw kedang malapetaka, ozot loni ko humipit na ari ko na makeasa, kung isawe pasa manusia. Didik TV KPM